Salam tak perlu bantu, bahkan perlu minta pada dia. Okey, ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kutiba telah kalau diwajibkan dalam bahasa Arab, furidah difardukan ataupun ujiba diwajibkan. Adapun kutiba asal daripada katabah, tulis. Kalau kutiba ditulis. Kenapa Allah nak maksudnya diwajibkan tapi Allah guna perkataan ditulis? Apa maksud yang tersirat? Kenapa diwajibkan tapi diguna perkataan ditulis? Kutiba. Cakap yang tak ikut. Ha? Kau cakap yang tak ikut bisa tulis. Tulis. Mana kewajipan yang paling jelas yang menunjukkan benda itu penting? Yang ditulis. Kalau secara lisan ni orang tak berapa endah. Jadi kewajipan tu lagi menunjukkan wajib bila ia tertulis, termaktub. Okey, telah diwajibkan. Alaikum, ke atas kamu. Al-qital, berperang. Wajib berperang. Bila tu wajib berperang? Dalam ayat ini tak sebut, tapi dalam ayat lain Allah sebut, waqatilul lazina waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum. Perangilah pada jalan Allah orang yang memerangi kamu. Mana bila kita wajib berperang? Bila kita diserang. Yang kedua, bila kita ada kemampuan. Kalau kita tak ada kemampuan, kita tak wajib berperang. Sebab itulah bila Nabi berdakwah di Mekah, Nabi diperangi tak? Tak masa di Mekah. Nabi dan para sahabat diperangi, tapi Nabi balas tak? Tak. Kenapa? Sebab Nabi tak ada kemampuan, tak ada kekuatan. Okey? Dan peperangan itu wahwa kurhun. Dan ia, iaitu berperang itu kurhun. Kurhun daripada perkataan makruh, dibenci. Ia dibenci. Oleh kamu. Betul tak? Peperangan adalah satu benda yang dibenci. Siapa yang suka berperang? Ha? Kenapa nafsu manusia tak suka berperang? Sebab cedera, sakit, mati, kehilangan suami, kehilangan anak, anak jadi yatim piatu. Jadi tak ada orang suka. Boleh? Yang tak suka itulah Allah wajibkan. Apa pengajarannya? Pengajarannya pertama, semua perintah Allah nafsu tak suka. Tak ada satu pun perintah Allah yang nafsu suka. Betul? Allah suruh solat, ramai orang tak suka solat. Allah suruh solat awal, ramai orang tak suka. Allah suruh solat zikir lepas solat 33. Mana lebih suka? 33 ataupun 3? Ha? Kadang-kadang 3 pun tak sempatkan. Padahal benda yang paling mudah, tapi semua perintah Allah ialah nafsu tak suka. Boleh? Kenapa Allah jadikan perintah dia nafsu tak suka? Sebab Allah nak uji iman. Kalau Allah bagi perintah yang nafsu suka, tak adalah ujian. Akhirnya orang buat bukan kerana Allah, tapi kerana benda tu memang seronok. Okey? Jadi boleh tak kita tak suka pada peperangan? Boleh tak? Tak suka dah kita punya. Boleh ke tak? Saya tak sukalah berperang. Boleh tak dalam Islam? Boleh. Ha? Boleh. Allah dah bagi tahu itu fitrah. Peperangan satu benda yang tak disukai,
Tapi bila orang beriman tahu benda tu wajib, dia lawan nafsu. Jadi benda yang perintah Allah kita tak suka, itu fitrah biasa. Cuma bila kita tahu wajib, kita oh ini perintah daripada Allah, pasti ada kebaikan, kita pun lawan nafsu. Okey? Boleh? Macam perempuan tak suka poligami, boleh ke tak perempuan tak suka poligami? Boleh, tak salah. Lelaki jangan tekan isteri, you tak suka poligami boleh jadi kafir. Tak apa tak jadi kafir, tak ada masalah, itu fitrah. Tapi bila dia tahu itu adalah kewajipan, dia kena redha. Okey, wa'asa dan biasa. apa dia asa? Dan biasa jadi. Biasa jadi, ini bahasa apa ni? Dan biasa jadi. Indonesia lah tu, terjemahan Indonesia. Bisa jadi. Oh. Boleh jadi, biasa jadi. An takrahu, bahawa takrahu, kamu benci syai'an, sesuatu. Syai'an ni nakirah, apa sahaja. Boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu, wahwa, dan ia adalah khairun, Adalah baik bagi kamu. laku, bagi kamu. Apa yang manusia tak suka? Peperangan. Tapi akhirnya peperangan tu baik tak untuk kita? Baik tak? Apa kebaikan peperangan? Kebaikan pertama ialah dapat pahala mati syahid. Orang yang mati syahid ni masuk syurga tanpa hisab. Sebab itulah orang yang mati syahid tak dimandikan, tak dikafan, tak disolatkan. Sebab apa? Sebab semua dosa dia terpadam, kecuali satu. Apa dia? Hutang. Hutang berapa bilion? Walaupun 10 sen. Walaupun 10 sen sangkut. Tapi dosa yang lain semua terpadam. Jadi ada kebaikan tak orang mati syahid? Ya, ada kebaikan. Yang kedua, kebaikan peperangan yang tak disukai. Sebab berlaku peperangan lah Islam sampai di Malaysia. Betul? Kalau Nabi sampai di Madinah, orang musyrikin Mekah serang Nabi, Nabi tak lawan, Nabi tak berperang, apa berlaku? Kalah lah. Tak adalah negeri Islam Madinah, dan Islam tak akan tersebar. Semua yang ada kat dunia hari ini bukan beragama Islam. Boleh? Jadi Islam tersebar sebab apa? Peperangan. Walaupun manusia tak suka. Boleh? Wa'asa dan sebaliknya. Dan boleh jadi an tuhibbu, Apa yang kau suka, apa yang disukai. kamu suka ataupun cinta syai'an, sesuatu, wa huwa syarrul lakum, Ianya dan ia ataupun padahal ia syarrun, buruk, lakum, bagi kamu. Apa sebab ni? Yang kita benci kadang-kadang baik untuk kita, yang kita suka kadang-kadang tak baik. Apa sebab? Macam mana boleh jadi macam tu? Banyak Allah sebut kisah-kisah dalam Al-Quran yang manusia tak suka tapi akhirnya baik untuk dia. Banyak kisah dalam Al-Quran. Boleh sebut tak salah satu? Kisah dalam apa? Kisah Kahfi tu. Kisah? Kahfi Apa dia? Dia lari daripada bandar tu, duduk menyorok dalam. Dia tinggalkan Ashabul Kahfi, dia tinggal harta, dia tinggalkan keluarga, dia tinggal tanah air, dia tinggalkan kesenangan hidup. Benda tu nafsu suka tak?
Tak suka, tapi akhirnya baik tak untuk dia? Apa kebaikannya? Apa kebaikan kepada Ashabul Kahfi setelah berada dalam gua tu? Ha? Nikmat yang paling besar dia kekal dalam iman. Yang kedua, Dia selamat daripada raja yang zalim, pemerintah yang zalim. dia tak akan buat syirik dan kufur kepada Allah, Ya. sebab Allah jaga iman dia. Yang ketiga, umur dia panjang. Umur dia panjang dalam ibadat. Berapa ibadat dia? Selagi tidur tu ibadat. Semua 309 tu semuanya ibadat, pahala-pahala. Tak ada satu pun dosa. Baik tak? Dia mengumpat tak? Dia buang masa tak? Tak. Balik dia tak tidur. Kalau kita balik tidur, berdosa. Sebab kita bukan Ashabul Kahfi. Apa lagi kebaikan Ashabul Kahfi? Dia boleh hidup lama tanpa bekerja, tanpa mencari rezeki, tanpa pening kepala fikir pasal GST. Tidur je. Makan tak, tapi badan sihat. Penyakit pun tak ada. 309 tahun. Nikmat tak? Nikmat. Nafsu tak suka, tapi khairun. Baik. Dalam surah Al-Kahfi juga kisah apa? Kapal yang dipecahkan. Pemilik kapal tu orang miskin. Dah miskin, kapal pula dipecahkan. Dia suka tak? Tak, tapi baik tak untuk dia? Apa kebaikannya? Tak bagi Ha? Ha. Kenapa? Kalau dirampas? mungkin dia dibunuh. Mungkin Tak, kalau dirampas musibah lagi besar, iaitu punca rezeki dia hilang terus. Kalau kapal dia pecah, dia perlukan cari kos sedikit saja untuk baiki, kemudian dia terus boleh mencari rezeki. Besar tak nikmat tu? Tapi nafsu suka tak? Tak suka. Anak kecil yang dibunuh, mak bapak dia suka tak? Siapa suka anak dia yang tak berdosa kecil dibunuh tanpa sebab? Siapa yang suka? Apa dia? Subhanallah. Allah sendiri bersihkan nama Aisyah. Allah rakam dalam Al-Quran. Orang baca. Beza tak Nabi bersihkan nama Aisyah dengan Allah bersihkan? Beza tak? Sebab tu Nabi tak bersihkan nama Aisyah. Kalau Nabi bersih pun tak selesai masalah. Orang kata Nabi jaga isteri. Allah sendiri bersih. Kalau Allah bersihkan nama Aisyah, bermakna Aisyah memang pasti bersih. Nikmat tak? Nikmat. Okey? Jadi bila kita difitnah pada orang, jangan cepat melenting. Mungkin Allah nak beri kebaikan pada kita. Susah tu. Susah. Dan sebaliknya, kadang-kadang yang kita suka tu sebenarnya itu yang tak baik. tak baik. Kita suka jadi kaya. Rupa-rupanya sebab kaya lah kita tak ada masa nak pergi masjid. Baik tak untuk kita? Tak baik. Kita suka naik pangkat. Bila naik pangkat, semakin sibuk, semakin banyak tugas. Akhirnya kelas tadabbur pun pencet awal. Banyak keburukan. Kadang-kadang Allah tak bagi anak, kita berdoa. Satu Melissa berdoa dan pusing usaha untuk dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, tak ada masa pula nak pergi kelas. Kadang-kadang tak baik. Jadi rata Allah, kadang-kadang Allah bagi tak ada anak, ada sebab. Kadang-kadang Allah bagi kaya ataupun miskin, ada sebab tentu. Yang pentingnya pada akidah ni, wallahu ya'lamu, dan Allah ya'lamu. Wa antum, dan kamu la ta'lamu, tidak mengetahui. Bolehkah? Kenapa ada yang kita tak suka sebenarnya baik untuk kita, dan ada yang kita suka sebenarnya tak baik? Kenapa? Sebab kita tak tahu. Sebab kita ni manusia, kita ni jahil. Kita sangka benda tu baik, rupa-rupanya tak baik. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Bolehkah? Macam Maryam, mak Maryam. Kita kena tahu apa yang perintah Allah tu sebenarnya baik. Hmm? Apa
Apa yang Allah suruh mestinya baik, tapi yang larang Tak, yang perintah Allah tu kita tahu benda tu baik, tapi yang kita tak boleh terima apa dia? Contohnya takdir Allah, musibah. Kadang-kadang Allah bagi rumah kita kena rompak. Itu bukan perintah Allah. Kadang-kadang nafsu kita tak boleh terima kan? Kenapa rumah aku dah pergi semayang di masjid 5 waktu dah cukup, yang sebelah tak pernah pergi, kenapa tak rompak sebelah? Kita tak boleh terima kan? Padahal Allah nak bagi apa tu? Tapi kalau kita yakin semuanya yang terjadi daripada Allah, juga Allah kasih lagi penyayang, dia betul mesti tahu itu. Kalau kita yakin dan kita reda, okeylah. Sekarang masalah manusia, bila benda tak baik, dia rasa benda tu tak baik. Bila benda tu baik, dia rasa benda tu baik. Tak mestinya. Tak mestinya. Kadang-kadang kita tengok orang tu sakit kan, kita rasa dia yang tak baik. Kita sihat, kita rasa kita yang baik. Tak mestinya. Kita suka tak sihat? Suka tak? Suka. Tapi adakah yang kita suka iaitu sihat baik untuk kita? Tak mestinya. Kadang-kadang sebab kita sihat lah, berjalan je, main golf je sampai umur 70, 2-3 jam kan. Tapi baca Quran 10 minit. Okey. Jadi akidah yang paling penting apa dah? Allah tahu kamu ni bila kita tak boleh terima takdir, seolah apa tu? Oh, kita bilang okey lah Ustaz. Kita seolah kita tahu dan Allah tak tahu. Kenapa Allah bagi aku sakit? Seolah kita lebih tahu yang terbaik untuk kita sihat. Tak. Bolehkah? Kadang-kadang anak kita perempuan tak dapat jodoh kan, umur dah 30, kita risau je. Jangan. Sebab walaupun benda tu pada zahir kita tak suka, tapi sebenarnya mungkin baik untuk kita. Tengok-tengok kita stroke, yang lain semua kahwin, dia seorang tak kahwin. Dialah yang jaga kita. Kita pun kata alhamdulillah, kalaulah kamu dah ada jodoh dulu, siapa nak jaga mak? Terima je. Ramai orang boleh solat, ramai boleh puasa, tapi tak ramai yang boleh terima takdir Allah. Okey. Nabi Yusuf, dia suka tak adik-beradik dia bunuh dia? Tak suka. Dia suka tak orang fitnah dia sampai masuk penjara kan, bertahun-tahun? Tapi sebenarnya yang dia tak suka tu sebenarnya baik tak untuk dia? Apa kebaikannya? Dapat jadi anak raja. Dapat jadi apa ni? Menteri. Dia benar dan dibesarkan proses dia nak jadi menteri itu, proses semua yang dia tak suka. Adik-beradik dia rancang bunuh dia, campak dalam telaga, dijual sebagai hamba, kemudian difitnah oleh isteri pembesar, disumbat dalam penjara. Semua proses itu dia tak suka, tapi akhirnya untuk memberi kebaikan pada dia, iaitu pemerintah. Sebenarnya yang paling besar bukan menteri, yang paling besar apa dia? Yang paling besar kebaikan yang Nabi Yusuf dapat. Bertakwa pula. Yalah, memang sebab dia bertakwa dan bersabarlah dia dapat ke situ. Tapi hasil daripada sabar dan takwa tu apa dia? Dia dapat jumpa bapa dia balik. Adik-beradik dia yang jahat 10 orang semua bertaubat dan jadi baik. Kan? Nikmat tu. Kalau daripada awal lagi dia melawan, dia pukul abang dia apa semua, apa jadi? Bolehkah? Jadi kata ulama, ini satu kaedah yang besar yang menjadikan orang beriman tu semakin bertakwa pada Allah, iaitu belajarlah terima apa saja musibah walaupun nafsu tak suka. Tengoklah dia berlagi di sebalik musibah, jangan tengok yang di hadapan. Okey kan? Yas'alunaka, Mereka bertanya. Ani syahril haram, syahril haram, bulan Haram. yang haram. Bulan haram apa dia? Empat apa dia?
Apa dia bulan yang haram? Ha? Zulkaidah, Zulhijjah, Hijjah, kemudian Rejab dan Muharram. Muharram. 4 kan? Okey. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan yang haram. Apa soalannya? Qital, berperang. Sebab ayat di atas ni pasal peperangan. Qitalun fihi, padanya ataupun pada bulan itu. Nabi tahu tak jawapan? Tak, Nabi tak tahu, dan Nabi tak cepat menjawab. Sehinggalah Allah menurunkan wahyu, qul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi, padanya, iaitu dalam bulan yang haram, kabirun, dosa besar, wasaddun, saddun apa dia? Halangi. Menahan. Itu apa? Menghalangi manusia. An sabilillah, dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan ingkar kufur ataupun ingkar dengannya, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi orang masuk Masjidil Haram. Kita masuk Mekah. Kenapa masjid dinamakan Masjidil Haram? Apa makna haram? Haramkan api neraka. Haram lawan dia halal. Apa makna halal? Halal mana boleh lah, haram mana tak boleh. Jadi arak haram, kita boleh faham. Zina haram. Tapi bila sebut masjid haram, adakah masjid itu diharamkan daripada kita? Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Diharamkan bagi orang kafir. Diharamkan dah? Apa pula? Kalau di luar tanah haram ada benda yang halal, tapi bila masuk kawasan Masjidil Haram, benda yang halal di luar jadi haram di situ. Maka sebab tu masjid tu dipanggil Masjidil Haram. Contoh apa dia? Kalau kita pakai ihram memburu binatang, di Kuala Lumpur boleh tak memburu binatang? Boleh. Tapi bila masuk Masjidil Haram ataupun kawasan haram dalam berpakai ihram, hukum yang halal di lain di situ jadi haram. Ataupun mencabut pokok, ataupun kita ketika pakai ihram di tanah haram kita pakai wangian, hukumnya haram. Tapi kalau pakai ihram di Kuala Lumpur, pakai wangian 1 botol, halal tak? Halal. Jadi dia dinamakan Masjid Haram sebab ada perbuatan yang halal di tempat lain, masuk je kawasan haram menjadi haram. Yang diharamkan Dajjal semua tak sampai ke Masjidil Haram, bukan sebab tu lah. Tak, bukan sebab itu. Sebab utama ialah perbuatan yang halal di tempat lain jadi haram bila masuk kawasan haram. Kalau dosa mengumpat di Malaysia, mengumpat berdosa, tapi bila masuk tanah haram dosanya lagi besar. Dosanya lagi besar. Okey. Kufur menghalang manusia daripada Masjidil Haram. Ini dilakukan oleh siapa ni? Orang musyrikin Mekah pertama. Dia halang Nabi dan para sahabat solat, bahkan dia usir keluar
Nabi dan sahabat daripada kota Mekah. Kemudian dah berapa tu? Satu, menghalang manusia daripada agama Allah. Yang kedua, menjadikan manusia kufur kepada Allah. Yang ketiga, menghalang manusia daripada beribadat di Masjidil Haram. Yang keempat, wa ikhraju, mengusir ahlihi, penduduk ahlinya, iaitu ahli Mekah, minhu, Rasul dan dari Mekah. siapa ahli Mekah yang diusir? Rasul dan para Yang mengusirnya siapa? Orang musyrikin. Sebab tu kata ulama, orang yang betul-betul layak menjadi penduduk sesuatu tempat ialah orang beriman. Siapa yang tak beriman sebenarnya dia bukan penduduk tetap di situ. Sebab tu Tuhan kata mengusir ahli penduduk Mekah. Siapa? Orang yang beriman. Daripadanya akbar lebih besar indallah. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Sahabat bertanya Nabi, apa hukum berperang di wilayah haram? Jawapannya, hukumnya dosa besar. Tetapi menghalang orang daripada kenal Allah, daripada belajar agama, bukan berperang. Tak ada pembunuhan pun, tak ada kematian. Cuma tak bagi orang pergi belajar agama. Hukumnya akbar, lagi besar dosanya. Kenapa? Yang tu melibatkan peperangan, melibatkan kematian, dosa besar. Yang ni tak melibatkan kematian, tak melibatkan pembunuhan, tapi dosanya lagi besar. Mati lah kan? Mati roh mati. Kematian yang paling besar ialah kematian iman. Kematian iman. Bolehkah? Sebab itulah saya selalu sebutkan, di Syria selalu berlaku peperangan. Tak tahu dah berapa tahun. Di Palestin lagi lama kan. Di Malaysia tak pernah berlaku peperangan. Tapi sebenarnya yang mana paling besar dosanya? Yang mana? Siapa yang paling besar melakukan dosa? Orang di Syria ke orang di Malaysia? Kenapa? Biarkan. Ramai tak orang di Malaysia tak ada peperangan tapi tak pergi masjid? Yang menghalang manusia daripada pergi masjid apa dia? Oh, ramai Ustaz. Tempat ni pun nak tutup Ustaz. Tapi orang tak nampak kan, ini lagi besar dosa. Allah cakap akbar. Sebab kalau setakat mati, dia hanya habis cerita. Kebahagiaannya di dunia sahaja tamat. Tapi di akhirat mungkin dia masuk syurga dan kekal abadi. Tapi kalau dia mati iman, dia kufur kepada Allah, fizikal dia hidup, dia dapat nikmat di dunia, tapi bila mati akan terus ke neraka dan kekal dalam neraka. Jadi dosa kufur, dosa syirik, dosa menghalang manusia sehingga tak beribadat pada Allah lagi besar di sisi Allah. Bolehkah? Okey ke? Kalau bila Masjidil Haram ni maknanya masjid lah saya, tak semestinya Masjidil Haram. Ada dua pendapat. Satu, bila sebut Masjidil Haram, masjid betul lah, kawasan masjid. Yang kedua pendapat yang mengatakan Masjidil Haram itu, dia kata sebenarnya merangkumi semua tanah haram. Di hujung Arafah. Bukan masjid, bukan merangkumi semua. Pendapat kedua, semua tanah haram. Ustaz, masjid mana? Masjid di Kuala Lumpur, masjid di luar daripada kawasan tanah haram. Tak. Orang yang adakah spesifik untuk masjid? Tak, ada dua pendapat. Bila sebut Masjidil Haram dalam Quran, pertama, Masjidil Haram sahaja. Kawasan luar Masjidil Haram tak masuk. Boleh? Pendapat kedua, bila sebut Masjidil Haram dalam Al-Quran, ialah semua tanah haram, bukan semua masjid di tanah haram. Semua kawasan tanah haram, haram berperang. Daripada hujung, Ya. Dalilnya ialah
Nabi bila Isra dan Mi'raj, Allah sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi bertolak daripada Masjidil Haram tapi sebenarnya kalau ikut sirah, Nabi bertolak ketika malam Isra dan Mi'raj bukan daripada masjid, daripada rumah Ummu Hani, isteri Abu Talib. Jadi tapi Quran kata daripada Masjidil Haram. Sebenarnya Nabi bertolak daripada rumah. Maknanya apa? Semua tanah haram digelarkan Masjidil Haram. Kata ulama, kalau saf tu bersambung dapat pahala. Kalau saf tu tak bersambung, tak tahu dapat dosa ke apa. Sebab syarat solat berjemaah mesti saf bersambung. Tapi dalam konteks ini tanah haram. Konteks ini tanah haram, mengusir darinya, datang mengusir dari masjid dia. Tak, ini maksud mengusir penduduknya iaitu Nabi dan para sahabat daripadanya. Daripada apa? Mekah. Kan Nabi bukan dikeluar daripada masjid saja, dikeluarkan daripada tanah Mekah, tanah haram. Tapi Ustaz, saya bila Ustaz kata halal di tempat lain tapi haram di kawasan Mekah, apa sebenarnya penekanan Allah membezakan dua benda? Dia contohlah kita bersama isteri kan, halal tak di Malaysia? Halal lah sebab isteri kita kan. Tapi bila kita pergi ke Mekah, kita pakai ihram dalam niat umrah, halal tak bersama isteri? Kenapa tak boleh? Kan isteri kita dah bayar mas kahwin 6,000 kan. Kenapa tak boleh? Masa kita beribadat tak boleh lah. Yalah, umrah ataupun haji. masa beribadat apa dia? Umrah. Dan umrah di mana? Di Mekah aja. Boleh buat tak di Madinah? Tak boleh. Di Malaysia tak boleh. Jadi walaupun umrah tapi hanya di Mekah sahaja. Kenapa Allah haramkan benda yang di tempat lain halal, tapi bila masuk Mekah dalam keadaan berihram hukumnya haram? Tak sebenarnya salah satu hikmah Allah nak uji keimanan kita dan Allah nak latih kita. Kalau benda yang halal dalam tempoh 2-3 hari kamu boleh tahan walaupun dia asalnya halal, maka bila kamu balik Malaysia, benda yang memang asal haram sepatutnya lagi bolehlah, sebab benda yang biasa kamu lakukan dah halal pun kamu boleh tahan nafsu, apatah lagi benda yang memang asalnya haram. Itu sebenarnya latihan. Faham tak? Di Madinah, kawasan masjid dipanggil Al-Haram. Tak, dia ada kawasan dia, tanah haram. Di Madinah termasuk dalam Masjidil Haram, termasuk Madinah juga. Tak, sini bila sebut Masjidil Haram hanya Masjidil Haram saja, tak masuk Masjid Nabawi. Cuma apabila sebut tanah haram, ada tanah haram di Mekah, ada tanah haram di Madinah. Yang kelebihan solat berjemaah. Solat berjemaah tu satu pendapat hanya dalam Masjidil Haram saja di Mekah. Adapun di masjid di luar Masjidil Haram, kan sekitar Masjidil Haram ada lagi masjid-masjid kan. Dia kata tak dapat yang 100,000. Tapi kalau ikut pendapat kedua, maksud tanah haram ialah maksud Masjidil Haram meliputi semua tanah haram. Maka solat di mana-mana masjid dalam tanah haram, ikut pendapat tu dapat pahala 100,000. Okey? Sebab itulah ramai pergi Masjidil Haram, dia solat Jumaat 5 waktu. Dan bila balik Malaysia, dia tak pergi masjid sebab pahala dia ada banyak. Dia kata, ustaz, yang ni pun saya tak habis makan ni. Ayat ni memang spesifik untuk Mekah dan tanah haram je. Ya, ini Mekah je. Sebab Nabi hanya diusir daripada Mekah. Bila Madinah, Nabi tak pernah diusir. Okey? Sekarang banyak tak NGO ataupun individu yang kumpul dana untuk beri bantuan kepada Syria dan Palestin? Banyak tak?
Tapi ada tak NGO yang kumpul dana untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang kufur, syirik, jahil agama di Malaysia? Ada. Sedekah yang besar dosa yang mana? Ramai tak umat Islam, NGO, individu salat hajat untuk masyarakat di Syria, Palestin? Ramai? Ramailah, ada lah yang salat hajat tu. Tapi ada tak NGO ke individu di Malaysia salat hajat untuk selamatkan umat Islam di Malaysia yang jahil agama, yang tak pernah pergi masjid? Ada? Ada ke tak ada? Masjid mana ni? Kurang. Mana ada kurang? Tak ada. Jom kita salat hajat sebab ramai orang Taman ni tak pergi masjid. Ada? Sedangkan tak pergi masjid sebenarnya lebih besar dosa daripada peperangan yang berlaku di Syria. Jadi dua benda ni Ustaz, Persatuan Melayu Murtad, Persatuan Kristian Melayu Kristian. Alah, yang murtad tak payah ada persatuan. Tak ada persatuan pun dia murtad juga. Ya. Okey. Dan Tuhan kata wal fitnah. Dan syirik. Fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Syirik. Syirik. Ataupun penindasan atas kaum mukmin. Syirik, kufur akbar, lebih besar minal qital, daripada Belah dah habis. Habis. Bolehkah? Apa maksud fitnah, iaitu kufur, syirik, lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada berperang? Apa maksud dia? Sebab peperangan melibatkan kematian. Habis nikmat dia kat dunia, tapi di akhirat kalau dia beriman masuk syurga. Tapi kalau kufur dan syirik pada Allah, dia nikmat dia kat dunia pun tak rasa nikmat, dan di akhirat besok sentiasa kekal dalam neraka. Okey? Kita anak kita tak pergi sekolah dengan tak pergi masjid, yang mana kita sedih? Yang mana kita sedih? Jawablah wahai ibu bapa. Jawablah seikhlas hati. Yang mana kita sedih? Tak pergi sekolah. Sedekah yang mana berdosa? Tak pergi masjid. Bagi lelaki, Ustaz. Itu bagi lelaki. Apa? Bagi lelaki ke perempuan, itu soalan nombor 2. Soalan pertama, yang mana kita lebih sedih? Kan? Pergi sekolah. Tak pergi sekolah. Anak kita baca buku sekolah tak faham, dengan baca Quran tak faham, yang mana kita sedih? Dua sedih. Cakaplah betul. Yang mana berdosa? Baca Quran tak faham ke baca buku sekolah tak faham? Yang mana berdosa? Tak, baca buku sekolah. Sebab tu kita, bila anak kita tak faham buku sekolah, kita buat apa? Tuition. Tapi bila anak tak faham Quran, kita buat tuition? Tak buat, sebab kita pun tak faham. Dosa besar kan? Dosa akbar indallah. Pergi masjid tak? Dosa tak pergi masjid. Dosa. Solat rumah okey lah. Sendiri tanya, sendiri jawab. Selesai masalah. Selesai masalah. Dan salah satu dosa ialah menjawab tanpa ilmu. Dia hukum salat berjemaah ada dua pendapat. Satu, kalau ikut mazhab Syafi'i, fardu kifayah ataupun sunat muakkadah. Apa makna fardu kifayah? Kalau sebahagian dah buat, yang lain tak buat pun tak berdosa. Okey, dalam mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, tak ada siapa pun yang boleh meninggalkan salat jemaah, walaupun dalam mazhab kami mengatakan hukumnya fardu kifayah.
kecuali bila ada keuzuran. Kata siapa tu? Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Pendapat mazhab lain, pendapat tokoh ulama pengasas mazhab Syafi'i lain. Dia kata walaupun pendapat mazhab kami fardu kifayah, tapi tak boleh tinggal solat Jumaat kecuali ada sebab uzur syar'i. Dia bagi senaraikan. Imam Nawawi sebut dekat 10 sebabnya. Hujan lebat, ada musuh tengah jalan, sakit, apa lagi? Makan bawang. Makan bawang. Sebab Nabi larang siapa makan bawang jangan pergi. Dia pun setiap nak masuk waktu dia makan bawang. Tapi itu bukan sembahyang Jumaat. Ha? Tapi itu bukan sembahyang. Tak. Salat fardu. Salat fardu. Bukalah kitab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali, siapa yang tak pergi salat Jumaat dosa besar. Dalilnya apa dia? Nabi nak bakar rumah. Bila Nabi nak bakar rumah bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil Nabi bagi amaran biasa je. Siapa tak bagi penjara 3 hari. Tak, Nabi nak bakar rumah. Hadis sahih. Dosa besar. Ustaz dia, khutbah satu baca lepas. Dia kata kalau kita buang kecil tak berdengar, kata dosa besar. Macam mana? Dia buang air kecil tak berdengar, dosa besar. Dosa besar. Buang kecil lepas tu tak dosa besar. Tuhan kata wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bercakap tanpa ilmu, sebab mata kamu, telinga kamu, hati kamu akan disoal di akhirat besok. Sebenarnya tak ada dalil. Nabi sebut, Nabi lalu ke kubur, Nabi kata 2 penghuni kubur ni sedang diazab. Dan diazabnya bukan dosa besar pun, dosa kecil. Antaranya apa dia? Salah seorang tak bersihkan semasa dia buang air kecil. Nabi tak kata dia tak berdaham, tak bersihkan. Kalau dia kencing dan betul-betul bersih, selamatlah, walaupun tak berdaham. Tapi kalau dia kencing tapi berdaham tapi tak basuh, masuk neraka. Bahaya ustaz tu. Ada orang salah faham, lepas kencing dia berdaham je. Saya tak tahulah. Ada seorang pelajar saya, dia baru dengar kuliah subuh. Dia kata ustaz tu cakap sunnah bila berwuduk basuh telinga 12 kali. Kuliah subuh. Ustaz banyak sangat. Mengarut betul lah. Banyak Ustaz. Nabi cakap pada seorang sahabat, Nabi tunjuk cara berwuduk yang betul. Semua 3 kali kecuali kepala sekali. Kemudian Nabi bagi tahu, Nabi bagi amaran. Siapa buat lebih daripada ini, iaitu lebih pada 3 kali, dia telah melampau. Dia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Lebih pada 3 kali. Dia kata 12 kali. Saya tak tahu mazhab apa. Oh, bahaya tu. Yang orang macam ni diberi kesempatan tauliah. Yang cakap sama dengan Nabi ditarik. Kita masuk dengan mazhab kan? Ya. Termasuk dosa besar ni, dosa besar. Pada sekali je. Pada sekali. Kepala sekali je sunnah Nabi. Kepala sekali, sapu satu kepala, bukan 3 urat rambut. 2 tangan pergi ke belakang dan sekaligus dengan telinga. Sekaligus. Telinga sunat kan? Orang tak masuk telinga sunat. Tak, kalau ikut hadis sahih, telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Kalau kepala wajib, telinga pun wajib. Kecuali memang dia tak ada telinga, itu tak wajib. Dia basuh kepala macam ni, kemudian patah balik, kemudian terus masuk telinga. Sekali je. Sunnah Nabi. Telinga pun sekali. Sekali lah, satu telinga. I got more than 2 years. Jadi siapa yang mengatakan lepas buang air kecil kena berdaham, kalau tak berdaham dosa, dia telah mereka satu syariat yang baru.
dosa besar. Saya dah 50 tahun buang kecil tak berdaya, banyak dosa. Yakin je. Ya dah. Tak macam mentahara dah Ustaz. Lain kali nak dengar khutbah dia pun dah. Bahaya. Dah tak ada mood dah. Memang. Tengok agama kan. Agama ni sesuai dengan fitrah. Bila kita dengar je hukum daripada agama yang betul, kita rasa memang patut dan sesuai. Okey? Tapi bila dengar macam tu, kalau tak berdaya dosa besar, kita rasa apa? Rasa macam macam tak logik je. Biasa bukan daripada agama. Sapu telinga 12 kali. Kenapa 12? Banyak mesej Dia Syiah. Banyak dosa ni. Okey. Itu pun termasuk menghalang manusia daripada fisabilillah. Dia mengajar agama tapi bukan sumber yang betul. Bila tak mengajar sumber yang betul, orang tak akan tahu cerita agama yang sebenar. Sebenarnya dia juga penghalang. Tapi caranya nampak macam elok. Dia sebenarnya penghalang tu. Menyebabkan orang semakin rimas dengan agama. Rasa macam terbeban. Okey? Bolehkah? Wala yazaluna dan tidak akan. Di sini bukan tidak, mereka berterusan. Orang kafir Yuqatilunakum. Siapa ni yang sentiasa memerangi kamu? Orang kafir. Jadi pengajarannya apa dah? Orang kafir, selagi mana nama dia kafir, kerja dia apa dah? Kerja utama dia sentiasa memerangi orang Islam. Sampai bila ni? Hatta sehingga yaruddukum, mereka mengembalikan kamu. Mereka mengembalikan, sebenarnya memurtadkanlah, makna sama, sehingga mereka memurtadkan kamu. Kamu andinikum, dari Anda kembali pada kafir dah. ya. Ini istata'u, sekiranya Seandainya mereka mampu. sekiranya mereka mampu. Mereka mampu apa? Aku memurtadkan kita. Memegang, mempengaruhi kita lah. Apa maksud ayat ni? Sekiranya mereka mampu. Saya kata pada Haji Fuad, kalau boleh pukul saya, pukul lah kalau mampu. Maksud ayat tu apa dia? Tak boleh, kau tak boleh. Aku dah bicara. Jadi Allah nak bagi kita apa dah? Orang kafir kerja dia sentiasa memerangi kamu sehingga kamu murtad sekiranya mereka mampu. Sebenarnya Allah nak bagi tahu mereka tak akan mampu memurtadkan orang yang benar-benar beriman. Habis yang ramai murtad tak beriman. Betul. Sebab tu ramai sahabat Nabi diseksa macam mana pun murtad tak? Ditikam, macam Sumayyah kan, dijolok dengan tombak, murtad tak? Tak. Yang murtad tu memang sebenarnya tak beriman. Ini Allah nak bagi tahu, kalau kamu beriman, mereka tak akan mampu memurtadkan kamu. Okey. Wa man yartadid, dan tak ada marker. Ada yang lain dah? Hitam? Tak, kalau biru ataupun merah? Merah ada. Tak ada? Bila-bila bawa marker merah, Waman, dan siapa yartadid, yang
Murtad. Minkum, dari kalangan kamu. Andinihi, dari agamanya. Tadi Tuhan kata mereka tak mampu memurtadkan. Kemudian Tuhan kata siapa pula yang murtad? Menunjukkan apa? Yang murtad tu sebenar memang tak beriman lah. Iman dah rapuh. Siapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam murtad. Apa hukum dia? Rosak binasa lah. Wahwa kafirun, dalam keadaan dalam dia kafir. Apa hukum dia? Faulaika. Dapat balik? Apa dalil? Ada ayat tak? Allah bagi lagi. Kalau dosa dia banyak tu, tambah lagi pahala banyak tu juga. Ada ayat, saya tak ingat ayat apa dah. Tapi kalau kita faham ayat ni, tengok siapa yang murtad kemudian dia mati dalam kafir, sia-sia amalan. Betul? Okey. Kalau dia murtad dan dia mati bukan kafir, jawapannya tak sia-sia lah. Ayat ni juga. Yang sia-sia tu bila? Dia murtad satu, yang kedua mati dalam kafir. Kalau murtad tapi semua masuk Islam semula dan mati dari Islam, tak sia-sia. Dapat balik semula. Dapat balik semula. Kalau sempat lah. Yalah, sempat lah ni. Cerita yang sempat lah ni. Yang tak sempat, yang tak sempat mana mati kafir lah. Tapi macam orang kafir Ustaz, dia masuk Islam ni. Jadi dia brand new, mana dia memang macam kayak butik. Atalah dia masuk Islam dia mati. Tak, orang yang kafir dia masuk Islam, Itu dia mati. dosa dia padam semua tak? Itu saya nak. Bersih. Okey, kebaikan yang dia buat masa kafir Dia dapat. jadi pahala tak? Ya. Kata ulama ada hadis, semua kebaikan yang dia buat masa dia kafir, kalau tidak ada kaitan dengan syirik, Allah akan tukar jadi pahala. Contohlah, masa kafir dia sedekah untuk masjid kan, 1 juta, masa tu dia kafir, tak jadi pahala sebab kafir. Tapi bila dia masuk Islam, yang 1 juta jadi pahala. Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Betul. Tapi ayat ni dah menunjukkan kalau mati dalam Islam, amalan dia tak sia-sia. Rahmat tak Allah. Orang kafir masa dia kafir, dia bina hospital 10 juta kan, tak dapat pahala. Bila dia masuk Islam, 10 juta tu akan bertukar jadi pahala. Okey. Kemudian wa ulaika, dan mereka itulah, bukan setakat amalan sia-sia, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kenapa kekal? Dia kan asal Islam. Kenapa kekal? Sebab satu dia kufur, yang kedua amalan dia dah tak ada dah, zero, kosong. Macam mana nak masuk syurga tak ada amalan? Okey, boleh ke? Apa pengajaran daripada dua ayat ni? Oh, tak boleh pengajaran, masa dah habis. Nanti saya bagi akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ada Ustaz ni yang mengatakan kalau kita sembahyang tahajud, Ustaz, kita memang taat sembahyang tahajud, kita boleh dilepaskan daripada kita dimasukkan syurga tanpa hisap. Ada ke nas yang Saya tak jumpa dalil siapa yang solat tahajud
masuk syurga tanpa hisab. Yang ada hadis Nabi kata 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab, bukan solat tahajud. Dia sebenarnya lagi susah daripada solat tahajud. Apa dia? Sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah. Apa saja berlaku, jiwa dia tenang je, sebab dia berserah dan bergantung pada Allah. Ada perompak depan pun tenang aja, sebab dia yakin Allah bersamanya. Macam kisah Nabi Musa berdepan dengan laut dan di belakang tentera Fir'aun. Tenang aja. Macam Nabi Muhammad dalam gua Sur, walaupun musuh kat depan, sebab dia menjadi kuat, sebab dia bergantung pada Allah. Itu betul. Tapi solat tahajud masuk syurga tanpa hisab, saya tak pernah jumpa dalil. Wallahu a'lam. Okey, saya nak sebut satu je pengajaran yang paling besar daripada ayat yang kita belajar hari ini, iaitu jauh daripada agama ataupun jahil agama jauh lebih besar daripada membunuh. Di bulan haram. Tak, sebenarnya ada ayat sebelum ni kita belajar daripada membunuh bila-bila masa di mana sahaja. Tak, maksud saya Ustaz, dalam bulan haram tu memang besar dah dosa dia. Membunuh tu kan. Membunuh dah besar dosa. Membunuh dalam bulan haram lagi besar. Tapi menghalang tu lagi besar daripada. Ya. Sebab tu ke kisah surah Al-Kahfi, budak kecil dibunuh sebab apa? Budak kecil dibunuh. Dan yang bunuh pula Khidir, dan Khidir pula bunuh dengan perintah Allah. Kenapa? Allah suruh kahwin, Allah suruh lahirkan anak, tiba-tiba Allah pula suruh bunuh. Kenapa? Sebab bila dia membesar, dia akan membawa satu benda yang lebih besar daripada kematian tu, iaitu syirik pada Allah. Jadi pengajarannya untuk kehidupan kita, pastikan anak kita tu tidak jahil agama. Jangan duk jaga kesihatan dia aja, jaga pelajaran aja, tapi agama jahil, Quran tak baca, zikir tak baca. Itu sebenarnya satu kesalahan yang sangat-sangat besar dilakukan oleh ibu bapa. Dia fokus pada dunia, pada kesihatan, tapi anaknya sebenarnya jauh daripada agama. Itu penyakit yang paling bahaya dalam hidup. Bolehkah? Carilah masa untuk anak-anak, duduk bersama anak, ajar anak tadabbur Al-Quran, ajar anak sunnah-sunnah Nabi. Anak 40 tahun dia tetap anak kita, dan kita pun umur 60 tahun tetap anak kepada ayah kita. Tak lepas tanggungjawab. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.